أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد آمين. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين، وارزقنا فم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Kita mulakan seperti biasa dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang telah banyak membantu kita, mengizinkan kita dan mengaturkan kita untuk kita berusaha untuk menguasai, memahami bahasa Al-Quran ni, agar dengan pemahaman itu kita menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan dalam kehidupan kita. Panduan hidup-hidup itu maknanya di dalam setiap apa yang kita perlakukan, kita hendaklah sentiasa mengaitkannya dengan kandungan-kandungan Al-Quran, agar setiap perbuatan kita itu adalah berlandaskan kepada yang benar. Kalau kita tidak kaitkan ataupun rujukkan kepada Al-Quran, kemungkinan perbuatan-perbuatan kita akan lebih kita bergantung kepada akal fikiran kita, dan hawa nafsu kita. Dan hawa nafsu kita sentiasa dipengaruhi oleh syaitan. Syaitan ni memang menggunakan hawa dan nafsu kita, akal fikiran kita. Kalau kita berfikir tanpa ilmu, maka kita akan disesatkan oleh syaitan. Sebab tu penting kita untuk mahir dalam ilmu dan kefahaman Al-Quran. Jadi kita mahu Al-Quran tu berada di dalam minda dan dada kita, dan hati kita sentiasa, supaya dia menjadi panduan kepada kita di mana-mana saja kita berada, insya-Allah. So saya terus kongsikan skrin seperti biasa, dan kita sekarang ni masih lagi berkongsikan pembelajaran kita untuk mengenal kalimah-kalimah di dalam ayat-ayat Al-Quran, dan sekarang kita masih lagi berada di dalam ayat yang ke-11, ayat 11 surah Al-Baqarah, yang bermula dengan wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Itu ayat yang ke-11 lah, sampai ujungnya dengan nombor sekali itu ialah ayat yang ke-11. Al-Quran ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia ayat dulu barulah nombor ayat dia. Macam Melayu kita nombor dulu barulah ayat. Tapi Al-Quran ni tidak, dia ayat dulu, lepas tu ditandakan nombor ayatnya selepas kepada ayat Al-Quran itu. Dan kita telah pun habis berkongsikan sampai kalimah apa? Wa iza qila lahum. Wa iza, tiga kalimah yang pertama. Wa iza, waw itu adalah waw istinafiyah, waw menyambung cerita. Istinafiyah ialah menyambung cerita. Apa maksudnya? Ialah sudah selesai cerita yang sebelumnya di dalam ayat yang ke-10 tu, kemudian Allah nak sambung lagi cerita mengenai orang-orang munafikin. Orang munafik ni Allah nak menceritakan kepada kita supaya kita mengambil ibrah, mengambil pengajaran dan mengambil peringatan tentang apa yang telah dilakukan oleh orang-orang munafik di zaman Nabi dulu. So ayat ni diturunkan kerana
terdapat ramai di antara penduduk-penduduk di Mekah dan Madinah yang termasuk dalam golongan apa yang Allah panggilkan al-munafiqun, ya, maknanya mereka kata mereka beriman tapi sebenarnya mereka tu tidak beriman. Jadi mereka membuat sesuatu yang lain daripada apa yang mereka katakan, ya. Kemudian Allah menceritakan kepada kita perihal mereka ni, apa Allah kata, wa iza qila lahum, dan iza ialah isim zorof, ya. Isim zorof di dalam Al-Quran ada dua. Isim zorof makan ialah isim zorof yang berkaitan dengan lokasi ataupun tempat, ataupun berkaitan dengan seseorang ataupun sesuatu benda, ya. Kemudian zorof yang kedua ialah isim zorof kedua ialah isim zorof zaman. Isim zorof yang mengaitkan dengan masa, ya. Sebagai contoh, iza ni dia berkaitan dengan masa kerana dia memberi erti apabila. So apabila tu adalah berkaitan dengan masa. Jadi kita panggil dia isim zorof zaman, ya. Dan kalimah yang kedua, wa qila, adalah fi'il madhi majhul, ya. Fi'il madhi majhul wazan satu, ya. So majhul ni kita telah kongsikan dulu, asalnya ialah qala dalam bentuk maklum. Kalau bentuk aktif, kalimah dia ialah qala. Tetapi kalau bentuk majhul yang pasif, dia mengambil qila, ya. Dan kita telah pun kongsikan minggu lepas macam manakah pembentukan qila tu boleh berlaku, ya. Sebab untuk pembentukan kalimah qila tu dia mengambil acuan kutiba, fu'ila, ya, fu'ila. So kalau saya kongsikan dengan tuan-tuan skrin ni, acuan fi'il madhi majhul, ya, wazan satu. Ini wazan satu, ya. Belah kiri ni kita tengok wazan satu. Ambil kotak, mana dia? Kotakan, ya. Ini wazan satu, ya. Semua kat atas ni wazan satu, dan wazan satu fi'il madhi majhul wazan satu. Inilah acuan dia, iaitu fu'ila, ya. So apabila qala kita masukkan dalam acuan fu'ila tu, so dia akan menghasilkan kalimah fi'il madhi majhul yang mengambil bentuk qila, ya. Daripada qala dia akan menjadi qila. Maksud dia dikatakan. Kalau qala memperkatakan ataupun dia berkata, tetapi fu'ila dikatakan, ya. So apabila menterjemah kalimah majhul, dia tidak ada pelaku dia. Dia tidak macam maklum. Maklum dia ada pelaku dia, ya. Tetapi majhul dia tidak ada pelaku, ya. Kalau maklum dia telah berkata, itu maklum, ya. Tetapi kalau qila yang majhul, dia tidak dinyatakan, hanya fokusnya kepada perbuatan yang pasif saja, iaitu dikatakan. Jadi dalam konteks ini tidak ada pelaku dia, ya. Dia hanya diterjemahkan dan apabila dikatakan kepada mereka. Jadi tidak ada fa'il dia, ya. Siapakah yang yang berkata tu sebenarnya ialah Allah yang berkata, tapi Allah tu tidak
dinyatakan di dalam ayat itu, sebab fokusnya bukan kepada pelaku, fokus adalah kepada orang yang nak dikatakan, iaitu hum. Hum itulah yang fokus dia. So di dalam ayat ni Allah mengatakan kepada mereka apa dia? La tufsidu. So hari ini kita akan memperkenalkan kalimah la tufsidu, ya. Okey, ini dia la tufsidu. Okey, la tufsidu, tuan-tuan dan puan-puan, adalah gabungan dua kalimah, ya, adalah gabungan dua kalimah, ya. Pertama kalimah la. Ini ada salah satu kalimah. Ini kalimah harfun, kalimah kata huruf. Ya, asal la adalah la nahi, la yang menidakkan, ya. La sama tu, ya, tetapi dalam konteks ini la tu digunakan dalam konteks fi'il nahi, iaitu fi'il melarang, ya. Iaitu apabila kita lihat gabungan la dengan satu lagi kalimah, ya, fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' ni dia mesti mempunyai ciri-ciri yang tertentu sahaja, ya, iaitu ditandakan dengan imbuhan fa'ilnya di hujung tu dengan waw alif ziyadah, ya, waw alif ziyadah. Saya ambilkan warna merah yang ni, ya. Dia mesti menggunakan waw alif ziyadah. Dia tidak boleh waw nun, ya, sebab dia bentuk larangan. So bentuk larangan dia mempunyai status yang tertentu. Bahasa Inggeris dipanggilkan imperatif. Bahasa Arab dipanggilkan majzum, ya, majzum. So makna apabila kita berjumpa kalimah yang membabitkan larangan, dia mesti ada dua komponen, iaitu komponen pertama, komponen huruf yang melarang, dipanggilkan la nafi, la nahi, ya, dan dia mesti ada fi'il mudhari' yang majzum. Itulah bentuk-bentuk fi'il nahi, ya, di dalam Al-Quran, ya. Ini waw al-jadah ni menunjukkan pelaku yang terbabit di dalam kalimah tu ialah ramai, orang ramailah, ya. Dan orang pelaku yang terlibat dengan fi'il nahi mesti orang kedua saja, iaitu kamu semua. Ya, dia tidak boleh membabitkan orang pertama, ke aku dan kami. Dia tidak boleh membabitkan orang ketiga, ya. Dia hanya orang kedua saja. So sebab bila melarang, ialah melarang, orang yang dilarang tu mesti ada depan kita. Sebab itu dipanggilkan orang kedua. Orang kedua bahasa Arabnya dipanggil mukhatab. Ya, orang pertama mutakallim, orang kedua mukhatab, orang ketiga ghaibun, ya. So dalam konteks nahi, iaitu melarang, bermakna waw alif ziyadah ni, ya, yang bergabung dengan ta di hadapannya sebab dia fi'il mudhari'. Jadi ta dengan waw alif ziyadah ni adalah pelaku kepada perbuatan itu mesti orang kedua, yang bererti kamu semua. Kalau tak ada waw alif ziyadah bermakna seorang, ta saja bermakna kamu seorang, juga orang kedua. Itulah karakter fi'il nahi dan juga fi'il amar, ya. Dia pelaku dia mesti orang kedua saja, dia tak ada orang ketiga, dan tidak ada orang pertama mutakallim, ya. Cuba kita lihat konstruk la tufsidu ni gunakan leksi logos, ya. Kita bantu dia dengan leksi logos supaya kita lebih mengenal dia, ya. Jadi kita pergi ke leksi logos.
Arabik ya. Kita typekan dia lah ya. La, itu la baris atas dengan alif. Ini la dipanggilkan la nahi ya, la nahi. Kemudian tufsidu, ta baris dhammah, fa yang sukun, sin baris bawah, dal baris depan, dan waw alif ziyadah. Alif letakkan tanda sukun atas tu ialah alif ziyadah ya. Ni kalau kita besarkan sikit, tu dia. Dia mesti ada dua komponen ya, dua komponen ya. Kita tengahkan sikit supaya kita dapat memberi penerangan dia ya. Okey. Komponen pertama tu kita panggil dia harfun nahi ataupun la. Elok gunakan la terus ya, la nahi. Kita ambil teks ya, kita letakkan label dia tu la. Kalau ejaan sebenar la ni ialah L-A-A, ada apostrofi ya, la. Itu sebenarnya. Lepas tu nama dia nahi. Ini dalam rumi lah ya. Kalau nak jawi, kita boleh jawikan dia. Ya, itu la adalah la nahi dia panggil. Ya, ambil warna hijau, arrow ke dia, yang ni dipanggilkan la nahi. Itu komponen yang pertama. Dan komponen yang kedua mestilah fi'lun mudhari'. Dia tak boleh mengambil fi'lun lain ya. Fi'lun madhi tak boleh, fi'lun amar pun tak boleh. Dia mesti fi'lun mudhari' sahaja. Mudhari'. Dan fi'il mudhari' itu mesti mempunyai i'rab yang majzum. Itu karakter dia. Ya, dia mesti mengambil i'rab yang majzum. Dia tidak boleh fi'il mudhari' marfu', dia tidak boleh fi'il mudhari' mansub. Fi'il mudhari' ni mengambil tiga i'rab. Dia boleh dalam konteks marfu', boleh konteks mansub, dan boleh konteks majzum ya. Itu fi'il mudhari'. So dalam konteks nahi, dia mesti majzum saja. Dia tidak boleh mengambil marfu', tidak boleh mengambil mansub ya. So kita arrowkan dia. Inilah yang dikatakan fi'lun mudhari' majzum ya. So dalam konteks ini of course apa ni fa'il dia mana? Fa'il dia lah ta dengan waw alif. Itulah fa'il kepada apa ni fi'il mudhari'. Fa'il ialah pelakunya ya. So kalau kita nak tambah maklumat yang majzum ni, boleh kita tambah fi'lun mudhari' tadi yang majzum tu, lepas tu kita tambah pelaku dia, iaitu tambah maklumat dia dengan fa'il. Pelaku dia kita panggilkan fa'il lah ya. Fa'il. Ta dengan waw alif ialah orang kedua. So orang kedua tu bermakna kamu semua. Tu dia fa'il dia. Mesti orang kedua ya, dengan fa'il kamu semua. Ya. Okey. Ini kerana okey ya, kamu semua tu bermakna apa? Waw alif, ta waw alif, kamu semua tu bermakna ramai. Ya. Kalau seorang bagaimana ya? Kalau seorangnya kita boleh dia tidak ada waw alif ziyadah ya. Bagaimana bentuk kalau seorang ya? So kalau seorang, apa kita buat? Ya, dia bukannya tufsidu, tetapi kita letakkan sebelah kiri ni untuk melihat kalau seorang. Apakah bezanya kalau fa'il tadi
ramai dan seorang, ya. Kalau seorang mungkin saya ambil sekali lah, beza, senang untuk melihat perbezaan di antara fa'il yang seorang, maknanya larangan tu kepada seorang dengan larangan kepada yang ramai, ya. Kalau seorang dia tidak ada waw alif ziyadah, jadi dal ni adalah sukun, ya, sukun. Ambil sukun ni letakkan, itulah. Kalau seorang la tufsid, ya, la tufsid, janganlah kamu membuat kerosakan, ya, ya, sebab larangan kepada seorang, ya. Kalau ramai apa kita buat, kita tambah waw alif ziyadah, waw dengan alif ziyadah di sini, ya. So bila menambah waw alif ziyadah, apa yang berlaku ialah dal yang sukun tadi akan bertemu dengan waw alif ziyadah, waw mat, jadi dia kena mengambil baris dhammah. Jadi yang tuan-tuan lihat baris dhammah yang asal ni, yang dalam tulisan tufsidu tu bukanlah baris yang asal, ya, bukannya baris original. Original dia ialah sukun, sebab dia mengambil bentuk ataupun i'rab yang majzum. So majzum kepada yang mufrad ditandakan dengan sukun, dal yang sukun, ya. Apabila bergabungan, ya, saya tunjukkan kalau bergabung apa jadi, ya. Bila dia bergabung, ya, saya bawa ke sini. Bila dia bergabung, dia jadi macam ni, ya. Tu si dengan waw alizrah. Jadi dan waw mat dia tidak boleh mengambil baris selain daripada dhammah. So dal tu kena tukarkan baris dhammah. Itu sebabnya dia menjadi tufsidu. Tapi asalnya ialah dal tu adalah dal yang sukun, ya. Itu nak menunjukkan kalau apa? Kalau fa'il tu seorang, singular, ya. Okey, persoalannya kalau fa'il itu dua orang macam mana? Kalau dua orang. Yang ini seorang. Yang ini ramai. Ya, kalau dua orang, ya, so dua orang kita kita gunakan alif selepas tambah dal selepas alif. Yang ni tadi untuk ramai tambahkan waw alif ziyadah. Jadi kalau untuk dua orang, mungkin kita ambil yang ni, kopikan dia, ya, kita tambah, pastekan kat sini, ya. Ini contoh lain. Kalau dua orang, so kalau dua orang kita tambah alif, ya, di sini kita tambah alif. Mana alif? Yang inilah alif ni. Jadi la tufsid tambah alif. Itu untuk kalau dua orang. So la tufsid tambah alif, dia akan jadi apa? Ya, so kita buangkan. Okey, mungkin kita kopikan dia buat tempat lain supaya kita nampak, ya. Okey, kita copy, bawa ke bawah sikit lah, situ. Ini kalau dua orang, ya. Kita belajar mengenal fi'lun nahi. Sebab fi'lun nahi tu dia bukannya satu kalimah fi'lun nahi, dia mesti ada dua komponen tu. Jadi la tu tambah alif apa jadi? Kita buangkan tanda campur tu untuk menggabungkannya. Sorry. Ya. La tufsid bertemu dengan alif. Alif ni adalah, tuan-tuan, alif mad. So alif mad, huruf dal, huruf di belakang alif mad mesti mengambil baris fathah. Jadi yang asalnya sukun sekarang ni perlu ditukarkan kepada baris atas, ya, iaitu kita ambil fathah yang ni. Jadilah la tufsida, dua harakat. Ini untuk dua orang. Yang ini untuk
ramai. Ya, kalau seorang la tufsid. Itu cara nak mengenal fi'il nahi, ya, fi'il nahi dengan syarat dia mesti ada la sebelumnya. La tufsid kalau seorang, kalau ramai la tufsidu dengan wa alif ziyadah, dan kalau dua orang letak kat bawah ni la tufsida. Doktor nak tanya, Ya. asalnya dia fi'il mudhari' kan kalau yang untuk antum ni, yang Uh, ramai. Yang jamak ni kalau dia fi'il mudhari' tanpa la maknanya tufsiduna. Tapi kalau dia jadi di la jadi tufsidu. Macam mana dia boleh jadi alif ziyadah tu? Dibuang na tu. dia tak boleh mengambil na waw nun sebab waw nun adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Fi'il mudhari' marfu' dia adalah status dia sedang berlaku. Sedangkan perbuatan Aha. ni bukan perbuatan yang sedang berlaku, ya. Okay. Perbuatan larangan. So dia tidak boleh mengambil waw nun. So bila nak membentuk saja fi'il nahi, ya, kita terus masukkan waw alif ziyadah. Bukannya maknanya Hmm. macam mana dia boleh menjadi, bukan. Memang Okey, baik. kena gunakan waw alif ziyadah dan bukannya waw nun. Oh, bukan kita ubah daripada Bukan. mudhari' Dia kepada bukan berubah. Dia tak ada uh, kena-mengena dengan mudhari' waw nun. Mudhari' ada 3, ingat, ya. uh, Ada mudhari' marfu' waw nun, ada mudhari' majzum waw alif ziyadah. So uh, untuk membentuk fi'il mudhari' nahi, dia tak boleh marfu'. So kena majzum. Majzum kena ambil waw alif waw ziyadah. alif ziyadah. Baik. Ya. Mhm. Daripada awal lagi kena dah waw alif ziyadah. Kalau jamak lah. Hmm. Okey, kalau Kalau uh, singular awal lagi kena sukunkan. Kena sukunkan ya. Itu tanda majzum. La tufsid. Jangan la tufsidu. Asal Hmm. memang mudhari' marfu' tufsidu. Tapi dia tak ada kena-mengena dengan nahi. So awal lagi kena kalau seorang la tufsid. Okey, okey faham insya-Allah. Terima kasih Sebab tu doktor. bila nak jamakkan kita tambah waw alif ziyadah, Alif bukannya waw ziyadah je. nun. Hmm. Kalau kita tambah waw nun dah tak jadi fi'il nahi dah. Hmm. Dia akan jadi apa? Kalau la tufsiduna. Sama jugalah doktor kalau dia jadi antuma tu, dia jadi sepatutnya mudhari' dia tufsida ni. Tapi bila Untuk dia untuk dua orang ini, ya. ah Ah, so dia akan jadi dia yang awal tadi yang doktor dah buat contoh tadi. dah sukun dah. Bukannya Ah, dhammah. Ya. okey. Maknanya kalau nahi dia bukannya la tufsidu tambah alif, bukan. Dia la tufsid dan tambah alif. Okey, insya-Allah. Okey. Cuba kita lihat beberapa maklumat di dalam Al-Quran, ya. Kita okey untuk pergi ke situ. Yang ini okey, yang ini kita tak payah simpan lah, ya. Kalau nak simpan pun boleh, ya. Nanti tengok boleh tak simpan. Uh, okey, ini kita kita turunkan sikit dia ni. Okey, kalau kita nak simpan ni, kita simpan dalam screenshot. Mana dia screenshot? Okey. Kita padamkan. Lepas tu kita lihat beberapa dalam contoh surah Al-Baqarah juga beberapa fi'il nahi yang lain, ya. Dia sama saja. Dia mesti mengambil bentuk yang sama, iaitu kita buangkan clear drawing. Lepas tu kita cuba lihat dalam surah Al-Baqarah. Sebagai contoh, yang ni ayat ke-10. Selepas tu kita boleh lihat dalam ayat yang ke sini, ya, iaitu ayat ke-22.
Ya, bermula dengan ayat tu ialah allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa ni. Kemudian di hujung ni terdapat apa ni, larangan, juga larangan daripada Allah, iaitu Taj'alu. ambil yang tu ya, nampak sini, fala taj'alu. Ya. La tu la nahi lah tu. La nahi, kemudian kalimah selepasnya mesti menggunakan kamu. Sebab tu dia ta. Dia bukan ya dan bukan alif, hamzah qata' tidak boleh. Dia hanya ta saja, ya, menunjukkan larangan tu adalah kepada orang yang kedua, ya. Jadi ta, kemudian apabila digabung dengan waw alif ziyadah menunjukkan ramai, ya. Yang dilarang tu kamu semua, jadi ramai, ya. Kalau seorang, dia akan apa yang berlaku? Tidak ada waw alif ziyadah, lam tu akan sukun. Jadi fala taj'al. Itu kalau seorang, ya. So la adalah la nahi, taj'alu adalah fi'il mudhari' majzum, ya, fi'il mudhari' yang majzum. Dia mesti mengambil fi'il mudhari' yang majzum sahaja, ya. Okey, kalau kita tengok contoh yang lain, clear drawing. Doktor, 152 doktor. 152 jauh sangat, nanti kejap. Kita yang dekat-dekat dulu, ya. Dalam ini ada cerita tentang Nabi Adam tu kan, ya. Nabi Adam tu yang dia melanggar perintah Allah tu. Kemudian Allah kata apa? Fala wala taqraba. Ni contoh lain, ya. Kita ambil yang dekat dulu, ya. Wala taqraba. Ya. Wa tu dan sajalah. La tu la nahi, mesti dimulakan dengan ta. Yang ni adalah fi'il mudhari', ya. Kalau ini kenapa alif, ya, alif menunjukkan dua orang. So bermakna cerita ni apa dia? Cerita larangan kepada dua orang, iaitu Nabi Adam dengan Hawa. Ya, sebab tu dia menggunakan alif. Jadilah wala taqraba. Kalau seorang, wala taqrab. Ba tu sukun. Kalau ramai, wala taqrabu. Ya, waw alif ziyadah. Itu fi'il nahi, ya. Okey, 152 ya. 152 ayat apa? Mana ada Ha? kita punya motivasi tu nak sajinya nak betulkan. Ayat Oh, motivasi. okey, ya. Tapi Fazkuruni. okey. Fazkuruni. Wala takfuruni, ya. Okey, tapi Ya. sebelum tu kita ambil yang dekat dengan, ya. Dalam apa ni, ayat-ayat berkenaan dengan apa ni, Bani Israel ni banyak, sebab Allah, Bani Israel ni banyak Allah larang dia, ya. Macam-macam Bani Israel ni buat atas dunia. Jadi Allah banyak perkara yang Allah larang dia. Yang pertama sekali tengok di sini ayat 42, ya. 42 wala takunu. Sama juga la dengan ta tu, ini daripada kaf waw nun, kana menjadi kunu, maknanya untuk ramailah. Jadi wala takunu, dan janganlah kamu, waw dengan alif ziyadah tu makna kamu semua, kunu tu maknanya menjadi, janganlah kamu menjadi. Tu juga adalah fi'il nahi. Okey, ya. Tengok pattern dia sama saja. Kemudian lepas tu Allah buat satu lagi lah, wala tashtaru. Pun nahi jugalah. Ya, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Janganlah kamu, tashtaru ni ialah menjual, ya, menjual dalam bentuk bertukar, menukarkan, ya. Menukarkan biayati, ke ayat-ayat aku samanan qalila, dengan harga yang murah.
Ya, itu maksud dia wala tashtaru. Sekali lagi ini Bani Israil itu ramai, sebab tu dia sentiasa menggunakan waw alif ziyadah. Ya, lepas tu wala yang ni pun sama. Wala talbisu pun sama juga. Ya, bermula dengan ta, diakhiri dengan wa alif ziyadah. So bila kita nak mengenal fa'il tu, kita jangan lupa kita kena ambil dua komponen tu sekali, ya, bukannya ujung saja. Ya, ambil ta dengan waw alif ziyadah. Ya, begitu sini ta dengan waw alif ziyadah. Waw di ujung tu, ya. Sini ta dengan waw alif ziyadah. Penting untuk dua tu kena masukkan sekali. Ya, sebab dari hadapan ni fa'il mudhari' boleh bertukar, ya. Kalau dia ya dengan waw alif ziyadah, lain makna dia, lain fa'il dia. Sebab tu kena ambil dia sekali, ya. Jangan tengok di belakang saja. Sini pun samalah, ini ya, ta dengan waw alif, ta dengan waw alif ziyadah, ya. So ini beberapa contoh surah Al-Baqarah. Kalau kita nak tengok 152 pun boleh ke belakang sikit lah, ya. Yang 44 tu sama juga ke doktor yang tadi atas? Mana? 44 Ayat dia, ya. 44 tadi. Lah, tak apa tadi. 44 dia. Okey, mana? La afala ta'qilu. Yang ni bukan, ya. Yang ni Nampak bukan. sebab waw nun. Nun. Tu beza Waw dia nun tadi dia kan. bukannya majzum. Jadi kalau Itulah dia beza bukan dia. majzum, dia bukannya dalam konteks larangan. Larangan. Jadi ta masih di kamu, tapi ini adalah kamu menggunakan akal. Kamu menggunakan akal. Ya. Jadi Allah fala tu maknanya maka tidak kamu menggunakan akal. Kemudian dia tambahkan hamzah istifham ni menjadikan bentuk soalan. Mengapakah kamu tidak menggunakan akal? Itu beza dia. Ya. Okey, so 152 kita tengok 136, 148, 152 atas ni. Ya. Iaitu mana? Wala takfuru ni, ya. Ni pun sama. Wa la ni la nahi bermula dengan ta. Kalau tak Waw apa? nun Okey. doktor. Apa dia? Dia ada waw nun situ. Okey. So waw nun ni apa dia? Ini bukannya waw nun sama dengan waw nun yang apa tu, yang maf'ul ni, bukan, ya? Ya. Tengok nun ni nun baris bawah. Kalau nun baris atas, itu barulah marfu'. Tetapi ini dia ada sebenarnya waw ni adalah waw alif ziyadah. Kemudian nun ni nun mutakallim, bermaknanya aku. Nun yang bawah ni ialah ni. Asal dia nun dengan ya mutakallim, ya. Tapi bila di hujung macam ni, ya tu digugurkan. Jadi nun saja yang tinggal. Ni adalah apa? Objek. Aku. Jadi janganlah kamu kufur akan aku. So nun ni jangan confuse dengan ni, ya. Dia lain. Kalau ini nun baris atas, ni nun baris bawah. Dia adalah ana atau apa ya, dipanggilkan ya mutakallim. Nun mutakallim lah sini. Jadi asalnya sini ada waw alif ziyadah, ya. Tapi bila nak memasukkan nun mutakallim ni, alif ziyadah tu digugurkan. Nun ni asalnya macam ni, tuan-tuan, ya. Nun ya ni. Sama tak? Ya. Non. Tapi bila di hujung ayat dia digugurkan, ya. Ya tu dia tinggal non saja. Walaupun kita baca fala wala takfurun sukun, jangan ingat non ni sama dengan ni, ya, lain. Dia adalah bila kita menterjemahkan mesti terjemahkan dengan apa? Aku di hujung tu. Dan bila kita membaca pun samalah. Wala takfurun, jangan apa, ya, jangan lupa ada aku di hujung tu. Maka janganlah kamu semua kufur akanku. Tu, ya. Okey. Okey, ya. Itu untuk perkongsian kita hari ini. Lepas tu kalau kita tengok sedikit apa maklumat di dalam qurancorpus.com ni, kita lihat ya, dia terpisahlah, ya. Satu la,
satu tufsidu, ya. Jadi untuk memahami dia sebagai fi'il nahi, so kita kena lihat dia dalam bentuk gabungan, ya. Saya kena gabungkan ni sekali. Barulah dia menjadi fi'il nahi, iaitu kata kerja larangan, ya. So la tu ialah harfun nahi, kemudian tufsidu ni ialah fi'il mudhari' majzum. Itulah dia punya ciri-ciri, ya, untuk membentuk fi'il nahi, ya. Okey, insya-Allah kita ini kalau nak simpan pun tak apa, ya, dalam ni website ni memang adalah, ya, cuma kita nak tahu macam mana nak mendapatkan maklumat ni dan mengaplikasikan dalam pembacaan, ya, ayat-ayat Al-Quran kita, insya-Allah. So yang ni kita boleh clearkan tak apa, kita bila kita stop sharing tu dia akan clear lah. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita memperkenalkan, nanti kita akan buat pembentukan kalimah pula, ya. Hari ini kita cuma memperkenalkan tanda-tanda kepada fi'il nahi. Pertama sekali, dia mesti ada dua komponen, iaitu la nahi dengan fi'il mudhari' yang majzum, ya. Dan besok kita akan buat penerangan kepada kalimah tu. Kita lihat komponen-komponen dia dan kita akan buatkan pembentukan kalimah sekali, ya, insya-Allah.